بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Firman Allah Ta'ala pada ayat yang kelima dalam surah Al-Mulk. Mafhum ayat yang kelima dan keenam, dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu, yakni bintang-bintang, dan kami jadikan pelempar-pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka azab seksa yang menyala-nyala. Dan bagi orang-orang yang tidak mahu percaya kepada Rabb mereka adalah azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang kelima dalam suratul Mulk ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisytiharkan Dia sebagai pencipta alam ini dengan afaalnya telah menghiasi langit dunia ini dengan makhluk ciptaannya, yakni bintang-bintang. Dan bagaimana bintang ini telah dinyatakan dalam satu riwayah. Siapa yang ada kitab, sila muka surat 30, rujuk muka surat 30. Dalam satu riwayah tafsir Al-Bahr Al-Muhit, Qatadah menyatakan, seorang mufassir namanya yang masyhur iaitu Qatadah rahimahullah, menyatakan terdapat 3 sebab Allah menciptakan bintang itu. 3 sebab. Yang pertama iaitu sebagai perhiasan langit. Yang kedua bertepatan dengan ayat yang kelima ini, iaitu yang kedua, fungsi bintang itu untuk merejam syaitan. Dan yang ketiga adalah petanda, yakni petunjuk bagi orang yang musafir di dataran ataupun di lautan. 3 function, 3 fungsi manfaat daripada ciptaan Allah bintang ini. Langit yang diciptakan tidak dibiarkan kekosongan begitu sahaja. Bahkan pada dadanya bintang-bintang dicipta untuk menghiasi serta menerangi alam pada malam hari. Punya seninya Allah yang bagaimana kita melihat
kesempurnaan bagi sifat Allah yang disebut sifat apa? Iaitu dengan maksud kamal, kesempurnaan. Kemudian jamal, keindahan. Kemudian yang ketiga jalal, kemuliaan. Ini telah dinyatakan sebelum ini oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, seorang yang masyhur. Hikmah dia dipenjarakan oleh suatu pemerintah pada ketika itu. Hasil daripada dipenjarakan kerana didakwa melakukan salah laku, namun demikian hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan Buya Hamka, sehingga dalam tempoh dia di penjara itu, alhamdulillah, masya-Allah, dia berjaya menulis kitab tafsir, iaitu tafsir Al-Azhar. Buya Hamka, Profesor Hamka, bukan kecil anak, orang kampung kata bukan kecil anak tu. Abang-abang kita daripada seberang sana, yang mungkin di antara kita pernah ziarah di landing di di airport Minangkabau, tak silap saya, salah satu airport yang hampir dengan pesantren Buya Hamka ni. Masya-Allah, elok, ada masa boleh ziarah ke sana. Apabila katanya Buya Hamka, apabila kita merenung kejadian alam maya ini dengan segala keajaibannya, akan kelihatanlah segala sifat kesempurnaan, yakni sifat jamal, dan sifat yang digambarkan dengan penuh keindahan, jamal, dan kemuliaan, jalal. Bertemulah segala bentuk perlindungan, kasih sayang, peraturan dan ketentuan, iaitu sistem yang akan membuatkan kita kagum akan terselahnya kecilnya diri di hadapan zat yang maha hebat. Lalu timbullah rasa syukur yang sedalam-dalamnya kerana menjadikan kita manusia yang mampu berfikir dan merasai, buat meresap nikmat dan kekayaannya yang terbentang di mana ke mana saja mata memandang. Inilah ucapan ataupun tulisan Buya Hamka pada muka surat 33. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bintang-bintang juga, di antara hikmah kejadian bintang tadi, salah satunya iaitu untuk merejam syaitan. Nampak tu pada yang disebut waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan pelempar-pelempar syaitan. Maka di sini beberapa huraian tentang bagaimana rejaman syaitan itu berlaku, telah dinyatakan oleh musannaf kitab ini. Ada satu yang menarik disebut oleh, seingat saya, oleh seorang mufassir, menyatakan, iaitu ketika membicarakan ayat yang kelima ini, tentang Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Siapa nama ni? Disebut seorang yang alim tentang tafsir ini, menghurai ayat ini, iaitu Zamakshari, Zamakshari mentafsirkan rujum adalah kata jamak rajm, bermaksud memukul, memalu ataupun merejam. Maksudnya bintang ini diguna untuk memanah syaitan. Kebanyakan ahli tafsir
menjelaskan bukanlah maksudnya bintang itu sendiri yang digunakan untuk menghentam syaitan, kerana bintang itu sendiri kerana bintang itu sendiri suatu yang berbentuk sfera seumpama bumi, matahari dan sebagainya. Dan Al-Khazin, ada satu tafsir Al-Khazin, dalam kitab tafsirnya membezakan antara bintang yang dilempar kepada syaitan adalah nyalaan api yang berwarna kelabu, halnya seumpama rentung api yang diambil daripada api neraka. Sesungguhnya azab Allah telah tersedia buat mereka. Jadi ini di antara huraian para ulama tentang ayat yang kelima ni. Itu sana. Sila semak muka surat 31 Ibnu Katsir. Tafsir Ibn Katsir menyatakan, berpendapat fungsi rejam ini bukan bermaksud bintang yang ada di langit. Sebaliknya hanyalah sifat pada bintang yang kita lihat itu. Apabila kita renungi ribuan bintang yang ibarat pelita, maka kita akan melihat bintang terbang yang dipanggil sebagai tahib bintang ataupun meteor. Kalau kita lihat pada malam hari, sekiranya tidak ada naungan awan, kita akan lihat sekali-sekala dia terbang lah. Maka dinyatakan oleh setengah pengkaji, tahib bintang adalah pecahan bintang yang terlepas daripada gravitinya lalu melayang-layang ke angkasa lepas. Oleh sebab pergerakannya itu sangat jauh, maka pergeserannya dengan udara menyebabkan kepanasan lalu menghasilkan api. Apabila jatuh ke permukaan bumi, maka akan terjadilah kawah yang besar. Sambil bergerak di bumi, tahid bintang itu, meteor itu tersebut akan memanah syaitan yang cuba mengganggu keamanan dan keimanan manusia. Satu operasi kunci-kunci iblis ni, iaitu dia mencuri dengar rahsia ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sentiasa berusaha di alam kehidupan manusia ataupun di alam yang luas ini. Salah satu mereka cuba berusaha untuk mendapatkan maklumat semasa. Maka bila mereka berusaha mendapatkan maklumat itu, maka janji Allah telah termaktub dalam Al-Quran, maka tersedialah di antara hukuman bagi mereka yang cuba mencuri dengar itu, afal Allah, atas perintah Allah adanya panahan. Wasilah dengan apa? Meteor itulah. Meteor itu, tahib bintang. Itu dinyatakan oleh Ibn Katsir dalam tafsir Ibn Katsir. Dalam tafsir Ibn Katsir menyatakan maksud bagaimana keadaan itu berlaku tentang rejaman kepada syaitan itu. Inilah suatu perbandingan yang menarik. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawasanya langit di dunia ini, iaitu yang paling dekat dengan kita, dihiasi dengan lampu-lampu. Maksudnya Allah menjadikan bintang-bintang yang bergemelapan itu, antara fungsinya adalah untuk menjadikan dada langit begitu indah. Ini afal Allah, penuh sifat Allah yang disebut tadi, kesempurnaan bagi sifat Allah yang kamal itu. Maka Allah hiasi langit ini. Manusia ni dia kena, sifat dia, tabi'i dia kena ada hiburan. Dan Allah bukan jadikan alam ini begitu saja, melainkan Allah susun. Selain daripada manusia, ada makhluk-makhluk yang azim. Dan di antara makhluk yang besar, bintang lah sebenarnya. Ada bintang yang lebih besar daripada matahari. Kita ingat matahari dah besar dah. Rupanya ada banyak lagi bintang yang lebih besar daripada matahari. Subhana rabbil azim.
kita lihat pada kedudukan posisi kita di bumi ni, memanglah kita nampak kecil lah. Tapi secara maklumat yang sahih, saintis buat kajian, ada bintang lebih besar daripada matahari. Jadi rupanya lepas ni tengok bintang boleh sebut apa? Allahu Akbar, Subhana Rabbil Azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Ini satu cara untuk berzikir, mengingati Allah pada ciptaan. Dan ada satu bintang seumpama disebut dalam surah Tariq. Ba'da a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi was-samaa'i wat-tariq demi bintang. At-Tariq itu dia diterjemahkan dalam bahasa Melayunya iaitu bintang yang memukul. Telah didapati oleh pihak pemerintah China beberapa tempoh yang lalu, telah menghantar astronot mereka, sehingga mereka ada seorang tokoh astronot sampai di angkasa raya sana ni. Apabila dia personal, dia terbang seorang, sehingga dia mendengar satu bunyi ketukan, bunyi ketukan begitulah, lebih kurang begitulah ketukan. Rupanya dia buat research secara peribadi di sana, didapati bersumber daripada satu jenis bintang. Satu jenis bintang. Maka bila dirujuk dalam tafsir ini, rupanya berkaitan dengan satu bintang yang disebut dalam surah Tariq, bintang yang memukul. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mal tariq. Tahukah kamu apakah itu Tariq? Bintang tu. Jadi ada bintang mengeluarkan suaranya seumpama mengetuk. Memang jelas rakaman dia rakam, siap rakam, ada dalam YouTube. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kami, kata Allah, sediakan bagi mereka azab sesaan yang menyala-nyala. Wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Pada ayat yang waqaf yang seterusnya itu, pada ayat yang kelima juga, bagaimana kami, kata Allah, sediakan bagi mereka azab yang menyala-nyala. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala telah sampai dan terlaksana. Bila mana sama ada di kalangan jin yang khianat, yang mana di kalangan jin itu ada yang kafir, mereka menjalankan operasinya, dan di waktu yang sama Allah Subhanahu Wa Taala mengazab bagi mereka azab sesaan yang menyala-nyala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Sebelum ayat ini bagaimana mengkhabar tentang azab terhadap syaitan, maka surah ini membawa kita seterusnya kepada amaran Allah terhadap mereka yang tidak beriman, iaitu azab api neraka. Sesungguhnya api neraka itu tidak khusus kepada syaitan, tetapi juga merangkumi mereka yang kafir daripada golongan manusia dan jin. Ini bila mana Allah nyatakan, dan bagi orang-orang yang tidak mahu percaya kepada Rabb mereka adalah azab Jahannam, yakni pembalasannya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
malang sungguh kalau hidup ni landing dia dimasukkan, apatah lagi dicampakkan dalam neraka. Malang sungguh. Sesiapa pun di kalangan manusia, hatta yang beriman sekalipun, apatah lagi yang kafir. Yang kafir ini disebut orang yang tidak mahu beriman. Sila rujuk muka surat 39. Orang yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil kafir, bermaksud engkar. Mereka ini dikaitkan dengan syaitan yang menempuh jalan kemurkaan Allah. Keadaan mereka disamakan dengan syaitan, sebab syaitan yang berjaya memperdaya mereka apabila seseorang itu memilih kehidupan yang berteraskan syahwat dan hawa nafsu semata-mata, maka dia sebenarnya telah memilih jalan syaitan. Maka di akhirat nanti dia akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam bersama syaitan yang dituruti itu. Ini satu fitnah, cubaan buat saya dan kita semua. Puak yang engkar ini, berdasarkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan, akan mengakhiri hidup mereka dalam api neraka. Mereka akan dicampakkan ke dalam api bagaikan kayu-kayu kering yang dicampakkan ke dalam unggun yang sangat besar. Ini kedahsyatan bagaimana bukan dimasukkan tapi dicampakkan, dilemparkan. Itu pada ayat yang seterusnya. Namun demikian, saya nak khulasahkan pada ayat yang ke-6 ini. Sebenarnya ada satu dalil dalam riwayat hadis, iaitu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apabila satu keadaan pembalasan Allah di dalam neraka Allah, bila mana ahli neraka ni melihat satu keadaan sekumpulan manusia ni beransur-ansur dikeluarkan daripada neraka. Daripada neraka tu ditransit, dikeluar ke daripada neraka, iaitu di kalangan orang-orang Islam yang beriman, yang mana tidak terbatal akidahnya, masih ada akidah. Cuma orang-orang beriman itu ada salah silapnya. Apabila di antara manusia ni, apabila ditimbang di timbangan mizan, timbangan mizan, tiba-tiba lebih berat dosa daripada pahala, maka di sanalah yang rasminya apabila berat dosa daripada pahala, walaupun beriman, walaupun beramal dengan Quran dan Sunnah, tapi bila mana beratnya dosa daripada pahala, maka mereka juga termasuk sebagai ahlun nar, dimasukkan, dihidupkan dalam neraka. Ada makan dan minumnya, ada kehidupan. Sehingga kan kita akan lihat nanti ayat ke depan itu, kehidupan ahli neraka ni sampai tahap digambarkan seumpama dibanting ahli neraka ni, dibanting macam padi ya. Padi bila musim menuai dan sebagainya, dibanting tak ke hulu, tak, lepas tu dihumban ke sana ke kemari untuk keluarkan jerami padi itulah. Jadi begitulah di antara keadaan ahli neraka ni, subhanallah. Namun demikian, apabila sampai sesi orang kafir ni melihat sekumpulan orang Islam ni dikeluarkan daripada neraka, maka mereka juga berkeinginan keluar perkataan. Seingat saya pada ayat dalam surah Al-Hijr, Al-Hijr, cuba tengok surah Al-Hijr ayat yang kedua, surah Al-Hijr ayat yang kedua, bagaimana orang kafir mereka berkeinginan alangkah baiknya kalau mereka itu termasuk orang Islam. Rupanya benar janji Allah apabila
telah bersihnya, apabila dibersihkan dosa-dosa itu dengan azab seksa Allah. Bila sampai satu tahap, orang-orang yang beriman ini dikeluarkan secara beransur-ansur daripada neraka. Waktu itulah subhanallah, orang kafir ni dia akan mengatakan ungkapan seumpama dalam ayat yang kedua dalam surah Al-Hijr. Mereka, alangkah baiknya kata-kata mereka berkeinginan kalau hidup mereka ini, masih hidup di dunia itu sebagai orang yang beriman. Sebenarnya potensi untuk beriman ada, bukan tak ada, telah sampai seruan. Seumpama di dunia yang sementara ni lah, telah ada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Channel TV pun dah memainkan peranan, sebahagian channel lah, bukan semua channel, sebahagian channel telah memainkan peranan dakwah ilmu dan sebagainya. Dan para pendakwah telah menyampaikan risalah agama ni. Cuma sejauh mana amal perbuatan penyampaian dakwah itu, itulah kita boleh muhasabah setiap kita dan sebagainya untuk lagi lebih berperanan. Namun demikian digambarkan dalam sesi yaumul hasr, iaitu hari penyesalan. Rupanya bukan orang kafir je menyesal, bukan orang kafir saja menyesal, dia melibatkan orang yang beriman, hatta orang mukmin, hatta sesiapa pun di kalangan manusia. Ada serendah-rendah orang awam ataupun setinggi-tinggi orang yang berpangkat VIP, triple V. Sama ada seorang yang memangku jawatan sebagai raja ataupun sultan, ataupun serendah-rendah orang awam, orang yang tak ada pangkat tapi orang publik. Samalah juga orang yang berjawatan, termasuklah pemimpin-pemimpin, termasuklah hakim. Hakim, ingat dalam satu hadis, para hakim ni dalam satu hadis, mafhum hadis, dua hakim dimasukkan, dikategorikan sebagai ahli neraka. Satu yang terselamat daripada kehakiman. Nisbah ada. Kalau ada 3 hakim, 2%, maknanya 2/3 hakim akan menjadi digazetkan sebagai ahlun nar. Kenapa? Membuat keputusan tidak bijaksana. Saya cakap umum ni, saya cakap umum. Nak menyatakan bila hari penyesalan tu semua orang menyesal, termasuklah orang yang tadi yang berpangkat maupun berharta, hatta berilmu, hatta para alim ulama pun menyesal, hatta pendakwah pun menyesal. Bukan semua ni, segelintir sebahagiannya. Dan boleh kata bila kita lihat syarah para ulama, orang yang dah taat ni pun menyesal juga. Orang yang dah taat ni dan mujahadah ni pun menyesal juga. Kerana apabila melihat pembalasan Allah satu demi satu, pembayaran tunai, benda yang sebesar zarah tu cukup bernilai di sisi Allah. Kalau aku tahulah masa hidup aku di dunia dahulu, seumpama dalam surah Al-Fajr, surah di akhir surah Fajar, surah Al-Fajr. Waji'a yawma izin bi jahannam yawma izin yatazakkarul insanu wa anna lahu zikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma izin la yu'azzibu azabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Itu bagaimana kita boleh ulang pada bacaan itu. Mungkin boleh ulang sampai, bukan mungkin, ulang 3 kali. Siapa yang dah hafal ayat itu, boleh ulang untuk tazkirah. Bawa ketika waktu solat, bawa bacaan itu ketika di ambang fajar. Dan imam juga sunnah baca bacaan itu di waktu subuh. Makmum yang di belakang dengar, kita tadabbur ayat.
Dan hamba dah hidup ni kan, umur saya dah 40. Umur di antara kita ada yang lebih 50. Umur dah peringkat matang lah. Peringkat matang. Rupanya semua orang menyesal. Menyesal termasuk pengamal-pengamal. Allah ruginya kerana tidak menyempurnakan solat 5 waktu dengan cara yang terbaik, seumpama solat jamaah. Ruginya tidak menyempurnakan, tidak mencukupkan dengan solat-solat sunnah. Kita flashback balik sandaran hadis bagaimana bila mana Ummu Habibah mendengar langsung daripada Rasulullah SAW, suaminya, apabila Rasulullah menyatakan sesiapa yang mendirikan solat sunnah 4 rakaat sebelum fardu zuhur dan 4 rakaat setelah mendirikan fardu zuhur, maka haram baginya daripada bakaran azab api neraka. Bermula hari Rasulullah menyampaikan kepada Ummu Habibah. Ummu Habibah ni siapa? Isteri baginda Nabi SAW. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, menyatakan bagaimana nilai solat sunnah itu. Dan Ummu Habibah menyampaikan kepada para sahabat, sehingga kan sahabat-sahabat lain ikut. Sungguh mujahadah beramal, mereka tidak meninggalkan. Start daripada bermula mendengar kaifiat 4 rakaat biasa kita buat. Kebanyakan di antara kita ni buat biasa berapa? 2 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Itu dah. Rupanya kalau buat rajin, ulama bagi garis pandu, buat rajinnya, buat rajinnya, insya-Allah atas matan hadis tadi, maknanya suatu amalan yang Allah atas lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cagaran. Bukan lidah saya ni tukar ingatkan saja. Dan bila kita menuruti nasihat ulama buat rajin, boleh sungguh. Caranya bagaimana? Caranya meringkaskan solat, memadai dengan bacaan suratul Fatihah. Kemudian kalau nampak biasa muazzin dia ikut format masa dah, lepas azan lebih kurang 5 minit lah, 5 minit ke 7 minit lah, 10 minit kata. 10 minit insya-Allah boleh buat 4 rakaat ni, ringkas. 4 rakaat, 2 salam, lepas tu baca suratul Fatihah. Kalau nak ringkas lagi, setiap tasbih tu sekali je, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Kalau jenis saya ni jenis nafas perlahan, jenis slow gitu, memang kena sekali je dah. Tapi ada macam orang yang dia memang pantas nafas dia laju dan sebagainya, dia boleh 3 kali. Jadi bayangkan, saja-saja je bila mana kita mendengar tentang keadaan hari penyesalan, iaitu Yaumun Nadamah, betapa orang ramai manusia akan menyesal kerana tidak melakukan amalan-amalan sunnah. Amalan fardu itu satu, amalan sunnah termasuk puasa. Jangan lupa puasa pada hari 10 Muharram nanti. Kerana 10 Muharram nanti nisbahnya Allah ampunkan puasa, ampunkan dosa selama setahun. Ringkas segitulah, kerana kita nak khulasahkan pada malam ini. Maknanya orang yang dah beramal pun akan menyesal kerana tidak membaca Al-Quran dengan kesungguhan. Hatta puasa, orang yang dah beramal pun menyesal, apatah lagi kalau orang yang tidak beramal. Kena ambil ibrah kepada setiap diri saya dan kita semua. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran azab api neraka. Suami akan menyesal kerana tidak mentarbiah isterinya sebaik mungkin. Segelintir suami. Isteri akan menyesal kerana ada sifat-sifat derhaka kepada suami, segelintirnya. Begitulah juga anak akan menyesal kerana tidak berbakti kepada
ibu dan ayah. Boleh jadi ayah dan ibu sendiri akan menyesal kerana tidak berbuat sesuatu yang bermakna kepada anak-anak. Jadi mak ayah ni sebenarnya bukan hal makan, minum, pakai, kediaman saja. Bila kita merenung tafsiran ayat dalam surah Tahrim ayat yang ke-6 itu, sebenarnya dia juga membawa maksud yang besar, iaitu tarbiyah, sehingga anak-anak ini terdidik dengan jiwa agama. Itu tanggungjawab yang besar. Jadi jangan sampai bila mana kita mendengar kisah-kisah penyesalan hatta orang beriman sekalipun, dengan saya, dengan kita semua ni kena ambil fikir dan muhasabah diri saya dan kita semua, betapa kehidupan sesungguhnya adalah satu fitnah yang menguji setiap diri kita agar kita melakukan amalan ahsanu amala dalam baki hayat kehidupan kita. Jadi dan sebenarnya orang-orang yang telah kembali ke rahmatullah telah menyaksikan secara tunai almarhum Tuan Haji Ismail, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi pun telah melihat kebenaran janji Allah tertunai masa sakit, pun tertunai bagi orang. Sebenarnya bagi orang yang ada mata hati akhirat, dia akan nampak. Dia dah nampak dah. Dia dah nampak janji Allah tertunai. Apatah lagi bila seberang kesepadanan baru, yakni yaumul barzah, lagi jelas ketika sakarat. Apabila masuk seberang persepadanan yaumul barzah, bukan berhenti setakat tu, kita akan berganjak lagi di yaumul mahsyar. Jadi ada berapa alam lagi ke atas tu, yang sungguh jauh perjalanan hidup ini. Jaraknya jauh dan memakan masa yang begitu lama. Allahumma hasibni hisaban yasira. Bagi kita yang lafaz nafsi-nafsi, kalau kita nafas ramai-ramai niat untuk jemaah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Jadi mudah-mudahan sedikit hajat daripada waris keluarga yang telah kembali ke rahmatullah ini kita raikanlah. Mudah-mudahan mereka yang telah kembali ke rahmatullah ini menjadi saham buat mereka dan menjadi tazkirah. Sebenarnya setiap kematian itu antara tanggungjawab setiap diri kita mengambil pengajaran, tazkirah buat diri saya dan kita semua. Kerana belum tentu orang yang mati ni dia lebih rendah makam dia daripada kita yang hidup, dan belum tentu kita yang hidup ni lebih mulia daripada orang yang telah kembali ke rahmatullah. Jadi benarlah kata-kata peringatan Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, apabila seseorang itu tidak mengambil endah, tidak mengambil tazkirah setiap kematian itu, sebenarnya itu penghalang doa dia dimakbulkan Allah. Salah satu penghalang doa yang dimakbulkan Allah kerana tidak mengambil ibrah kematian demi kematian. Dan sebenarnya almarhum Tuan Haji Ismail sendiri pernah mendengar kenyataan saya dan pernah mendengar kenyataan ustaz-ustaz lain. Boleh jadi tahun ini adalah tahun yang terakhir. Sungguh dia juga mengiyakan kenyataan para asatizah, dan memang benar. Di antara kita pun apakah kita boleh jamin untuk ke tahun 1443 tiba-tiba kita dipanjang usia pada tahun 1442 ni? Rupanya hikmahnya Allah nak izinkan kita ni buat amal, buat amal, kemaskan iman, kemudian maknanya mujahadah dalam setiap apa yang Allah bentangkan untuk kita melakukan dengan mujahadah. Dan perlunya ada muhasabah, dan perlu adanya tambah lagi dengan muraqabah dan sebagainya. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الدين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا غفور رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم. يا غفور رحيم. اللهم اغفر له وارحمه وآفه واعف عنه. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, di mana jua mereka berada ya Allah. Termasuk juga almarhum ya Allah yang telah baru kembali ke rahmatullah, menjadi pengajaran buat kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya dengan siraman cahaya maghfirah-Mu ya Allah. Kurniakanlah rezeki dari sisi-Mu ya Allah. Bebaskanlah ia daripada himpitan alam barzah ya Allah, daripada himpitan kubur dan fitnah kubur ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah ia dengan limpah rahmat-Mu ya Allah, keampunan maghfirah. Kurniakanlah keberkahan dalam setiap amal yang telah dilakukan, wasilah dengan hubungannya dengan zuriat keturunannya hatta pasangannya yang saleh ya Allah. Berikanlah ilham buat kami untuk menjadikan setiap kematian yang telah kembali kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat tazkirah yang baik maupun mauizah dan ibrah yang baik untuk diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, masukkanlah almarhum ke dalam golongan para anbiya, siddiqin, syuhada dan salihin ya Allah, hatta di kalangan orang-orang yang beriman di sisi-Mu ya Allah, ya dalam syurga-Mu ya Allah, dengan limpah rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. ربنا تقبل منا دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.